Jom support Kak Fa. Yeay, okay. Boleh mula kot. Okay. Hai Mindre. Mindri. Assalamualaikum semua. Okay, kita boleh start rasanya. Ramai yang dah join. Oh, okay. Birthday girl pun dah join. Hi birthday girl, Minta. Hai. Happy birthday, Minta. Happy birthday. Kita masak ikan patin untuk Minta. Okay, kita boleh mula kot. Boleh mula. Okay, thank you. Thank you Kak Fa sebab sudi hari ni nak masak untuk kepada. Alhamdulillah. Terima kasih juga Nisha beri kepercayaan pada Fa. Memang suka hari tu tengok Fa demo Thermomix pun suka sangat tengok. Oh, itu sebab masa demo tu line teruk dekat rumah Fa. Jadi ni dekat rumah Umi Fa. Line sini okey lah sikit. Okey lah. Fa, cerita sikit sebelum kita mula kan. Cerita sikit. Fa masak dari bila? Kenapa Fa masak macam memang dari kecil minat ke ataupun terpaksa masak ke? Apa kisah ni? Journey masak Kakak Fa. Okey. Kejap ya. Tak ada pergi. Okey. Fa anak sulung. Lepas tu Fa dulu masa kecil mak dengan abang Fa kerja kerajaan. Jadi banyak hidup pindah randah lah. Jadi masa daripada Pahang, Umi dengan abang Fa terpaksa pindah ke Rawang. Jadi tak boleh bawa Fa dengan adik Fa yang berdua, kami tinggal dengan nenek. Jadi bila tinggal dengan nenek ni dia tegas. Anak perempuan, cucu perempuan kena pandai masak. Dari situ Fa dah boleh lah tengok nenek. Jadi nenek tak larat je. Kakak tolong masak untuk tengah hari ni yang simple lah. Macam goreng-goreng ke, buat macam ni lah, macam menu ikan patin ke apa ke, benda yang senang-senang je. Jadi dari situlah lepas tu habis form 1, form 2, form 3, lepas tu masuk sekolah teknik puteri Temelloh, pun ambil catering. So memang minat lah. SPM pun ambil catering. Then tapi diploma degree je, orang kata ambil tourism ada juga masak-masak tapi tak ada. Sebab dia punya satu bukan yang masak-masak, dia ada rezeki. Lepas tu dari situ lah Fa suka masak. Lepas habis belajar pun kerja. Lepas tu adik ajak berniaga. Kerja yang tahun 2 macam tu. Dekat Andalusia Travel Tours. Lepas berhenti sambung berniaga sampai sekarang. Itulah journey dia. Itulah journey dia. So memang terror masak lah ni kan. Memang hari-hari masak kan. Cantiknya Giselle tu Fa. Ni hadiah kontes ni baru first time nak guna rasmi untuk live food pack ni. Yeay. Kena masak dekat ruang makan sebab dekat dapur tu gelap, musim hujan sekarang kan. Jadi dekat ruang makan lah, kata kita rasmi lah dapur baru kita ni, kata tak guna-guna. Itulah. Okay, so kenapa Fa pilih dalam banyak menu? Kenapa Fa pilih yang ni? Pais patin ni. Okey, sebab pais patin ni selain pada patin ni selain pada masak tempoyak di mana macam lambang negeri Pahang lah. Kalau sebut patin tempoyak dia Pahang kan. Jadi Fa rasa ramai dah tahu cara nak masak gulai patin tempoyak. Jadi sekali-sekali kita nak tunjuk selain pada gulai kita boleh buat pais, maknanya bakar dengan paste tempoyak. Jadi ada kelainan lah sikit. Kan kalau kita nak buat gulai kan orang lain kata lah gulai dah biasa dah tengok, nak tengok cara bakar pais macam mana. Ini versi Pahang juga. Sebab pais pun kalau kat Johor pun ada pais juga rasanya. Negeri lain pun ada pais tapi bukan dengan tempoyak. Dia ada resepi sendiri. Jadi ini versi Pahang, pais dibakar dengan paste tempoyak. Kalau ikan patin tu kan Fa, dia macam tak tahulah Syah kalau macam on the way nak pergi Perak ke, pergi utara ke kan, mesti singgah tau. Mesti singgah R&R, mesti makan dekat situ. Dia punya dia ada beza kan, macam patin buah dengan patin biasa. So macam Fa boleh
ada beza dia macam ada sebab tak kenapa dia beza ke dia memang special untuk Pahang ni? Okey, beza dia, contoh ikan patin lah sendiri kan. Patin dia ada duduk di sangkar. Sangkar pun ada beza dia. Sangkar dekat sungai mengalir lain, sangkar dekat yang kolam yang orang buat lain. Rasa dia pun ada lain juga. Lepas tu kalau nak kata apa beza patin buah dengan patin biasa, patin sangkar lah orang kata. Patin buah dia liar. Dia orang tak bela dia. Jadi orang akan mana-mana yang pengair-pengair ataupun nelayan sungai. Macam Pok Sufa sendiri, dia memang nelayan sungai. Jadi kalau dia dapat patin buah tu, kejap berapa harga dia memang kita? RM113 sekilo patin buah. Itu sekilo. Selalunya patin buah besar, dia lebih kurang 2 ke 3 kilo. Jadi 200-300 lebih lah seekor. Sebab tu orang kata dia mahal. Sebab dia liar, dia bebas, dia tak terkurung, dia makan benda dalam sungai yang macam. Jadi rasa dia lain lah dengan patin benda ni. Kita bagi makan kan, bagi dia punya pellet, makan ikan. Jadi dia liar dia lain, sebab tu dia mahal. Okay, jom Fah. Tak sabar nak tengok Fah masak. Okay. Hari ni kita nak buat pais. Pais patin tempoyak. Okay. Tapi orang Pahang panggil pais patin poyok. Dia macam bengkal lah sikit. Jadi ni ikan patin. Okay, tadi Fah beli fresh lagi. Orang tu tangkap depan Fah, dia siang, buang insang perut semua. Dia ni memang daripada Temelung tapi dijual kat sini lah. Kalau nak pergi Temelung tak boleh letak daerah lagi, baru tutup semalam. Okay, jadi ni patin buah dia. Patin buah. Ni patin sangkar, patin biasa. Daripada Temelung. Kita dah cuci lah. Patin ni kalau beli dekat Temelung selalunya lah. Janganlah dibasuh macam habis semua. Asam jawa, tepung, limau semua nak basuh. Kalau basuh beria, dia akan hilang kemanisan dia. Sebab dia tidak hanya seperti di pasar raya punya patin. Okay. Harga semasa dia RM18 sekilo lah. Jadi yang ni tadi sekilo lebih, dapat RM18 lebih macam tu lah. Okay, jadi yang ni, Umi Fah yang tolong basuh ni tadi, dia basuh dengan tepung gandum saja. Jadi kalau nak basuh dengan satu ejen, macam ejen yang bagi nak hilang hanya bagi satu jenis saja. Jangan tepung, limau, asam jawa semua nak basuh. Nanti kemanisan ikan tu hilang. Okay? Jadi basuh dengan tepung saja. Lepas tu bila bersih, dibelah dua. Okay, kita belah dua. Pak, nak tanya. Ya. Boleh kita dapat beza tak kalau dia patin buah atau dia patin yang biasa punya? Sebab yelah kata patin buah ni dia mahal kan. Manalah tahu ada yang nak beli lepas tu kena tipu ke sebab harga dia jauh beza. RM18 sekilo dengan RM100. Jauh beza. Ada tak cara ke yang kita nak dapat beza ke? Dia kalau macam Fah pun tak expert sangat pasal benda ni. Sebabnya Fah pun baru sekali dua. Dia merasa patin buah rasanya kan. Pakcik Fah bagi. Tapi kalau nak tahu dia macam dia putih sikit daripada patin sangkar. Dia warna dia patin sangkar dia panggil macam gelap-gelap sikit kan. Dia macam putih-putih sikit. Lepas tu kadang-kadang dekat ekor dia ada macam rosak-rosak. Dia kan kadang-kadang terkena mata kail ni ke, kadang-kadang kena ranting ataupun sangkar dia ke, dia terlolos ke sangkar rosak ke. Macam tu lah dia macam. Tapi bila diletak sebelah-sebelah memang ada beza lah patin sangkar dengan patin buah. Lepas tu Umi Fah kata patin buah ni dia kepala dia bulat sikit. Dia itulah beza. Tapi selalu Fah pernah tengok dia macam warna dia tak grey macam ni lah. Dia putih sikit. Okay. Lepas tu ada satu lagi dia yang dia tu patin buah dengan patin muncung. Patin muncung tu dia punya muncung panjang sikit. Daripada patin biasa. Itulah beza dia. Tapi Fah pun tak expert lah. Siapa yang Temeloh dah tengok ni kalau salam termaaf banyak. Sebabnya Fah ni pun tak expert lagi. Tak apa, kita sama-sama kan belajar kan. Mana tahu ada juga ni kalau ada Cookpedians kita yang tengah tengok ni, kalau dia boleh kongsi juga kalau dia orang ada pengalaman kan. Boleh tulis juga dekat komen macam mana kita nak beza patin ni.
Patin Jangan buah, cakap, patin okay, ini. Patin handsome tak ada ke? Patin handsome. Tuan Sangka Patin handsome ada. Boleh cari kita dulu. Okay. Ini bahan-bahan untuk paste tempoyak. Okay. Kita perlukan cili api. Ini cili api kampung. Serai, kunyit hidup dan lada besar. Ini untuk warna lah. Tapi kalau tak makan pedas, tak payah cili api tak apa. Letak lada besar pun boleh kalau tak makan pedas lah. Okey, satu lagi bahan utama dia sekejap. Minta maaf nak ambil tempoyak dalam peti sekejap Okay, sambil-sambil tu kita tunggu Kakak Fah. Misha baca je. Oh, banyak meriah dah semua ni. Happy birthday Min Ita. Oh, ada orang dah standby ambulance dah. Okay, lepas tu. Ya, betul Kak Julia. Sedap sangat menu hari ni kan? Okey. Okay. Ini tempoyak. Okey. Tempoyak ni tak beli. Fresh, Umi Fah buat. Dia memang Umi Fah kalau ada orang jual durian yang murah-murah, yang macam dah terbukupai, dia akan beli untuk buat tempoyak. Okey? Hati-hati kita kena macam mana kita kenal oven kita, macam tu kita kenal tempoyak kita. Sebab tempoyak ni ada manis, ada yang masam. Okey, kalau nak masak kena rasa dulu kalau beli luar lah. Kalau beli luar tu kita rasa dulu sama ada dia manis ataupun masam. So kalau dia masam, kita bolehlah nanti adjust tambah gula. Kalau dah sedia manis tak payah tambah gula dah. Tapi hati-hati juga tau beli tempoyak dekat luar ni. Sebab dia ada yang menipu, ada yang di blend sekali dengan pisang. Untuk tu dia campur. Kalau nampak macam kuning semacam, ada macam bintik-bintik. Apa kalau dalam pisang tu kan? Hati-hati lah. Sebab ditambah pisang. Hitam tu kan? Ya. Okey. Okey, itu saja bahan-bahan dia. Lepas tu ni untuk balut dia kita perlukan daun pisang, daun kunyit, lepas tu aluminium foil lah. Okey. Okey, mula kita nak buat dia punya paste. Dia punya paste tu kita potong dulu kunyit. Kalau tak ada kunyit hidup tu macam mana Fah? Sebab sekarang ni biasalah kan macam kadang-kadang kita time pergerakan terbatas ni dia macam susah sikit kan kita nak beli barang. Jadi kalau nak boleh tak pakai yang serbuk je? Boleh. Kita boleh pakai yang serbuk. Kita nak warna dengan rasa dia tu je lah. Boleh je kalau ganti dengan yang serbuk pun boleh, tak ada hal. Jadi kalau kita macam masak tu kita makan kan? Jadi kalau banyak kunyit yang Fah buat tu berapa banyak dia yang sebab kupedis kadang-kadang dia tak tahu nak agak kan. Okey, contohnya kalau kita ni dalam 2 inci kunyit macam lebih kurang 2 ibu jari kita lah, lebih kurang lah. Jadi lebih kurang dalam guna 1 sudu besar lah serbuk kunyit kalau nak guna. Jadi kalau ikutlah kalau suka nampak macam kuning lagi lebihkan sikit lagi. Kalau tak suka sangat rasa serbuk kunyit tu kurangkan sikit lagi. Ikut cita rasa kita. Tak ada salah pun kalau dalam masak ni. Itulah. Tak ada salah 12 sudu gula dalam bihun pun tak ada salah sebenarnya. 12 sudu ya. Tapi kena berpada-pada lah. Dia tulis sudu kecil tu maksudnya sudu KFC. Orang bubur sampai sudu besar tu kan dah macam pengat bihun lah. Okey, kita masukkan kunyit hidup. Lepas tu serai. Ini lada besar, tempat-tempat ni cara kampung je tau. Tapi tak kampung sangat lah sebab kalau ikut kain lagi sedap tumbuk dengan lesung batu. Tapi Fah, kalau nak kata lah rumah Fah tak ada lesung batu sebab Fah malas. So dia tak suka guna lesung batu sebab malas. Dia suka kisar. Okay? Okey, untuk pedas lagi kita tambahkan cili api. Fah suka makan pedas lah. Okey. Lepas tu tempoyak ni separuh kita kisar, separuh lagi kita biarkan dia tempoyak asal sebab kita nak kisar tu bagi dia sebati. Okey. Jadi nanti resepi ni Fah dah ada Nisha dah ada share dekat
Compact kan? Jadi tempoyak ni sebenarnya ikut cita rasa kita. Kalau kita suka tempoyak tu lebih, bubuh yang lebih. Jadi kalau contoh kita guna 2 cawan tempoyak, secawan kita kisar, secawan lagi kita biarkan dia seperti asal lah. Kalau adik Syah memang buat lebih, lagi-lagi kalau yang buat sendiri punya tempoyak kan. Betul. Okey, kita masukkan yang lebih kurang setengah cawan macam tu lah. Okey. Lepas tu kita tambah air sikit je. Ini adalah kekurangan kalau kita kisar, kita tambah air. Kalau tumbuk tu tak payah tambah air kan. Tambah sikit, terus kita nak bagi sebatikan dia. Okey. Lepas tu boleh kita kisar dia. Misha ada pernah tengok satu, Misha pernah guna satu blender ni. Misha suka sangat. Nama dia NutriBullet. Blender NutriBullet ni payah letak air lah. Kalau letak pun letak sikit sangat. Dia memang terus halus semua. Okay, semua cakap sedap ikan patin, rindu nak balik kampung. Semua nak balik kampung kan? Apa nak balik kampung sangat. Semua rindu nak balik kampung. Siapa ingatkan boleh sempat nak balik Perak ni. Tapi macam makin teruk pula kan? Yelah. Kak Aziz cakap comel lah Fah. COD lepas siap. Boleh. PM tepi alamat. Ada Kak Zulita ni. Patin pun cantik ke Minita? Alah comelnya dia orang ni. Kak Zita cakap, Fah, masak cepat line tak elok ni. Sabar. Kak Azni punya mobile laju. Nita punya DG pun laju. Assalamualaikum, waalaikumsalam semua. Okay, apa ni? Sampai hati dia pun tambah pisang tu lah macam pernah Syah pernah Misha pernah beli sekali je tempoyak dekat yang pasar lah sebab time tu bukan musim durian ke apa kan, lepas tu tak ada buat stok tempoyak sendiri. Memang tak dapat lah, nak go lah, tak tahu lah rasa dia lain macam. Sebab tu Fah jarang beli tempoyak kat luar. Lebih better kalau buat tempoyak sendiri. Itulah macam tak kisah pun kalau macam durian tu kan macam tak elok ke apa kan, kadang kita beli banyak kan dalam selonggok macam tu terbakul semua. Kalau ada yang tak elok tu memang tak kisah pun sebab memang buat tempoyak sendiri kan. Lepas tu letak dalam freezer lah, lama dia tahan. Okey, kejap ya. Benda ni buat masalah pula. Tahu kenapa? Baru ke Fah? Pelak. Dah lama dah ni. Cuma ambil chopper yang warna pink. Tak tahu kenapa dia tak pusing. Ada teh? Kejap adik Fah tolong ambil chopper lagi satu. Tak apa, memang pun kita masak. Sebelum ni baru dia guna hand blender ni, tak tahu kenapa. Jadi kalau kita tengah masak tu, time tu lah dia buat hal. Itu dah pasal. Okay, kita tukar chopper. Lepas ni pula. Oh.
Nita cakap ni kelakar kes bihun 12 sudu gula ni. Bila baca artikel pun dia macam what? Tak tahu pun ada artikel. Nampak je macam dekat Mahan tu kan selalu lalu kan resepi ni. Tengok semua orang duk buat 12 sudu gula, 7 sudu teh, garam. Dia ada orang tak tahu sudu teh dengan sudu KFC ni tak sama tau. Sudu KFC ni kecil je kalau compare dengan sudu yang kita yang guna sukatan untuk masak untuk baking terutamanya kan. Yang untuk baking tu besar lagi tau. Sudu KFC tu kecil je. Selalu kalau perasan resepi dekat Kupat dia siap ada tulis tau. Sudu KFC ratakan. Macam tu lah, meaning jangan buat menggunung sudu KFC tu. Kalau buat sukatan ikut tu. Kita kisah dia. Ucu pun cakap kalau pakai food processor pun tak payah letak air. Okey, dah siap. Kita punya paste. Selalunya paste ni kita boleh buat banyak. Kita boleh buat lebih, kita simpan dalam peti. Bila-bila nak masak je kita ambil, kita guna. Ataupun kalau nak buat gulai tempoyak pun kita boleh guna dengan paste ni. Masuk paste ni, masuk ikan, masuk air, masak macam biasa. Settle. Settle. Okey, kita punya paste ni pun dah siap. Okey. Nampak tak paste dia? Kita jangan kisar sampai lumat. Kita nak dia kasar-kasar. Okey? Okey, maknanya paste ni lepas kita bolehlah perasakan dengan garam, dengan gula, kita rasa dah sebab tempoyak Mak Fah buat ni dia ada rasa masam-masam, dia bukan tempoyak manis. Selalunya tempoyak manis ni orang yang buat ambil isi durian lepas tu dibekukan. Jadi kemanisan durian tu still ada. Jadi ni tempoyak yang jenis tak masuk ke beku lah, masuk peti kat cila biasa, dia ada rasa masam-masam lah. Tempoyak masam lah orang panggil. Saya selalu letak dalam freezer yang punya. Kalau yang dekat bawah tu tahan lama ke, Fah? Kalau dekat dalam kadang-kadang sampai setahun pun boleh. Dia elok lagi. Cuma dia itu dia jadi tempoyak masam sebab dia tak dibekukan lah. Okey. Sebab saya selalu letak dalam freezer. Boleh juga letak freezer lagi tahan lama. Sebab risau kalau letak bawah tu macam tak ni kan dia jadi tak elok. So selalu letak dalam freezer. Dia jadi elok. Cuma peti berbau lah. Saya guna, kalau guna tak tahulah brand lain sebab tak pernah. Kalau guna ada yang Sharp yang baru punya tu, peti kurang lah bau. Tapi durian still bau. Bau dia menyerap jugalah. Tapi kurang lah kalau compare dengan. Yelah, kalau peti biasa tu memang kuat lah bau. Cuma petua ya. Kalau Fah petua nak bagi hilang bau peti, senang je. Letak roti. Roti yang dah expired tu. Kita letak sekeping, 2 keping atau kita balur dengan tisu, letaklah dekat 1-2 tempat dalam peti. InsyaAllah peti tak berbau kuat. Oh, ada tips letak itu roti. Tips lah. Okey, kita masukkan sedikit gula. Tak nak banyak-banyak, nak bagi dia balance rasa je. Lepas tu kita kacau lah. Kacau dia sampai dia serati. Okay, dah siap lapis kita. Okay, kemudian kita hidupkan api. Hidupkan dapur.
Kali ni Fa pakai kuali ajaib nak bakar ni. Yeay, suka. Tapi yang jenama kat Langkawi tu apa? Adi Group apa tu? Beli dekat Langkawi, bukan original ajaib lah. Okay. Tapi sama je. Rasanya macam Sama semua je function semua yang pen ni sama je. Cuma lebih kurang je ajaib je. Betul-betul. Itu Syah buat apa? First time lah nampak yang buat letak kambing bakar masak dalam pen tu. Sedap gila macam Dia moist kan? Satu dia moist, lepas tu cepat sangat masak. Selalu kalau kita bakar arang, kalau barbecue kan lama sangat kan. Sekejap je. Dia boleh juga ikan ni kalau tak ada pemanggang ajaib, kita boleh buat, kita hidupkan api, bakar masa barbecue tu, yang tu lagi sedap lah kalau bakar, kalau rajin lah. Ataupun kalau dah tak ada, malas nak hidup api, tak ada ni, masuk oven pun boleh. Satu je lah yang Syah tak berapa berkenan pen ajaib ni. Payah betul nak basuh sebab dia besar. Betul. Lepas tu dia buka macam tu. Jadi macam nak lepas basuh tu nak letak mana lah bagi kering ni. Itulah masalah juga tu. Pinggan tak muat. Okey, kita ambil aluminium foil. Agak-agak macam boleh muat sebelah ikan tu. Lepas tu kita bentang, nampak kan? Kita bentang aluminium foil ni. Kita ambil daun pisang. Okay, selai daun pisang macam ni. Buat macam ni. Okay. Lepas tu ambil daun kunyit. Kita buang dia punya, panggil ni tulang belakang dia yang keras ni kan. Kalau tak nak buang pun tak apa, tapi fast to buang. Okay, kita ambil selai satu carik ni, letak ni. Kita ambil paste dia tadi. Kita ratakan dalam sesentuk dua atas daun kunyit tu ya. Kita ratakan sikit je. Okay. Lepas tu kita ambil ikan ni tadi. Okay. Kita letak atas ni. Kamu ni tak ambil kain tu tolong. Jadi dia rata atas daun kunyit lah Eva. Ya. Jadi kita ratakan atas daun kunyit tu lah. Atas sebab dia bahagian bawah ni kan, bahagian bawah ikan tu tadi. Jadi kita ratakan sikit. Lepas tu atas tu baru kita letak paste dia. Ini kita letak lebih lah. Okey, ratakan. Ada orang dia letak sekali ulam-ulam. Irisan daun kunyit, pucuk ubi, bunga kantan, ikan daun kesum. Boleh juga kalau nak letak sayur macam tu, petai. Ada orang letak. Tapi Fah suka, sebab dari kecil makan macam ni, suka dikosong dia. Kalau nak buat sayur tu buat ulam ataupun buat lauk lain. Dan kalau nak isi pun boleh. Itu cila rasa. Okay, ada yang nak isi terus senang, ada yang macam Kopedis rasanya macam ada yang tak ni kan, dia lagi suka kalau resepi simple, senang dia nak belajar, lepas tu nanti dia dah terror buat, pandailah dia nak buat kan, ikut mana dia nak buat. Dekat kedai, kalau beli kedai kadang dia tabur daun kesum, bunga kantan, irisan, lagi sedap lah aroma dia naik. Okay, atas dia tu tadi, selagi daun kunyit ni kita letak. Lepas tu kita balik. Balik kemas-kemas lah. Rasanya Syah kena bawa lah pokok daun kesum daripada sini balik sana. Susah betul. Sebab tu Syah ke masak yang tu kan, asam pedas macam dia kurang kau kalau tak ada daun kesum tu. Betul-betul. Tapi nak beli situ memang susah. Susah sangat nak cari. Jadi memang nak tak nak kena bawa jugalah rasanya pokok pergi tanam dekat sana. Okay.
Ini kita dah, kadang-kadang ada orang jual frozen tau, dia macam ni lah. Maknanya kita tinggal untuk defrost, lepas tu kita bakar je. Ada juga orang jual. Oh, boleh juga buat sendiri kalau macam tu kan? Macam Boleh. mana yang mak-mak yang busy ke kan? Yang Betul. suami isteri dua-dua bekerja. Kalau weekend macam ni boleh buat buat siap. Nanti Lepas tu balik kalau kerja tinggal kerja. anak ataupun ada orang tak makan ikan patin kan, boleh gantikan dengan ayam ataupun ikan tombong, ikan kerisi, ikan siakap boleh. Ikut cita rasa. Adik mana adik? Penting ada bunyi ke? Lepas tu kita masaklah atas dalam kuali ajaib kita. Betul tu Anak Hamad. Balik kerja tinggal bakar je. Kan? Sebab bakar pun jangan lama. Dia dalam kuali ajaib ni 7 minit setiap bahagian. Sekejap je kan? Makan pun sedap. Kalau tak hari-hari goreng nugget. Itu dah. Okay, kita bakar. Suruh dia kita buat lebih sikit lah. Kalau ikut sini 400 darjah Celsius. Bukan Celsius, 400 berapa ni saya tak tahu tapi itu 400 dan 7 minit lah setiap bahagian. Okay, kalau 400 biasanya mungkin Fahrenheit kot. Kalau convert dalam 200 kita punya Celsius. Tinggi juga Okay, sekali lagi Fah tunjuk cara dia. Ini bahagian kepala. Kadang-kadang kalau pencinta ikan patin ni, semua berebut bahagian kepala dekat perut dia, dekat lemak dia tu. Bukan lemak, orang kata collagen. Dekat dia punya ni, perut dia ni, ni kalau perut ni memang rebutan ramai. Sebab dia collagen memang dia sedap. Okay, kita ambil fish tadi. Jadi kita letak ikan kita. Satulah saya suka masak ikan kan. Dia macam tak perlu nak perap lama. Dia memang flavor dia terus masuk. Tapi kalau jenis yang frozen tu dia lagi sedap lah. Dia dah mesra dengan bahan-bahan semua. Dalam perut ni, kalau bakar dengan kayu api tu dia lagi sedap lah. Dia garing-garing. Tempoyak ni dia macam caramelize, dia jadi gelap-gelap, hanya sikit kan. Dia lagi sedap lah. Kak Azhar Aj pun pakai juga sama magic pen, kuali magic ni. Suka sangat kuali magic ni. Dulu ada, Syah ada colour purple lagi. Tapi ya, ibaratnya setiap rumah kena ada satu. Ya, betul. Kalau pergi kedai makan, kalau macam dekat Kuantan ni satu kedai makan, nama dia Sedap Weh. Memang sedap lah dia punya pais bakar. Dia ikan patin dia bagi 3, ada ekor, badan, kepala.
Seketul tu RM8. Berbaloi lah sebab ada setengah orang jual RM12 seketul, RM10 seketul, tapi dia jual RM8 lah. Jadi kalau letak Pahang ni range harga dia dalam 9 ke paling mahal. Kalau patin sangka RM12 lah. Itu kalau patin buah tu kalau orang ambil sampai seketul pun boleh jadi sampai RM50-60 seketul. Jadi kena sebelum makan kena tanya tuan kedai ini ikan apa. Kalau nak makan ikan, kalau tak memang itu yang viral hari tu udang galah yang dekat Rompin tu kan. Okay, kita tunggu yang dimasak, kita boleh masak yang ni lah. Kalau macam dekat Pahang kan, kalau makan ni, makan dengan nasi saja ke atau macam ada lauk sampingan ke yang biasa sekali ke macam mana? Dia kalau nak sedap memang makan dia sajalah. Tak perlu kuah. Kalau berkuah campur kuah lain dia jadi lain lah. Kalau paling tak pun makan dengan ulam-ulam, sambal tempoyak. Yang sambal tempoyak biasalah tempoyak, cili api yang ditumbuk. Itu saja. Makan dengan ulam ataupun kalau ada ikan pekasam. Ikan pekasam Pahang dengan ikan pekasam belah-belah utara lain. Kalau belah utara dia pekasam dia peram dengan beras bakar kan yang ditumbuk. Pekasam dekat Pahang ni dia cuma asam keping, garam, kunyit itu. Kalau suka kunyit sebut tu isi, kalau tak suka tak payah. Maknanya 2 atau 3 bahan saja. Ikan tu dibasuh bersih, letak dalam balang, selang seni dengan garam kasar. Dia bukan garam halus. Lepas tu asam keping. Lepas tu dia perak dalam seminggu 2 macam tu, baru dia masuk peti. Itu ikan pekasam style Pahang lah. Bolehlah makan dengan gulai tempoyak ke, dengan pais ke, nasi panas-panas. Sedapnya. Kalau datang Pahang dia tahu. Nanti Fah belanja makan patin. Dengar tu. Umi Fah kata nak masak kan. Memang kita ada pergi hari tu masa yang potluck yang first kali tu kan. Ada pergi. Tapi saya tak join ikut. Tak join Fah masa tu dah join tapi macam tak aktif. Macam dengar-dengar macam tu je. Lepas tu sekarang ni dah baru aktif ni. Tak apa, nanti memang hari tu patutnya Misha dengan Mita memang ada plan nak pergi melawat lah kan, Paddles, tapi itulah macam tak tahu pula kita ada pandemik ni lama makin teruk kan. Ingatkan macam tengok kalau negara lain macam dah macam biasa dah. Dah macam normal kan. Tapi kita macam makin dekat situ. Lepas tu makin teruk. Jadi macam tak apa, insyaAllah nanti lepas dah selesai semua, kita dah dapat berkumpul semua, nanti memang kita akan datang. Misha pun akan turun KL. Misha pun akan turun KL juga. Memang buat road trip satu Malaysia. Satu Malaysia. Best, masa potluck hari tu best sangat. Masa potluck tu macam kita sempat pergi yang KL punya, dekat Johor, Pahang sekejap dengan dekat utara. So bila macam kadang-kadang kita macam dah kawan lama dalam Facebook semua, dalam grup-grup masak semua, dalam Coopad, tapi tak jumpa kan. Tapi bila dia dah jumpa tu dia lain macam bila kita online semula kan. Dia jadi mesra lain macam. Betul-betul. Macam dah kenal lama pun ada juga. Wah, Kak Azhar Aj siap bakar kuih muih dalam Magic Pan. Tapi Magic Pan ni memang versatile, dia macam-macam boleh buat. Kek boleh. Ada Fah pernah jumpa resepi pizza pun dia buat dalam ni. Oh. Best. Dia check. Dekat dah bau, sedapnya tak tahu ke? Okay, dah bau dah. Dah bau kat rumah, kat rumah bau. Okay, bolehlah kita pandingkan. Lepas 7 minit, lebih kurang 7 minit macam tu. Kita balik je. Balik macam tu je. Ayah nak pusing. Itulah. Bau. Sangat. Dekat rumah ni dah bau dah. Kalau ada function baru keluar ni semua
terliur dah sekarang ni. Macam Fah nak cerita sikit lah kan pasal ikan patin ni. Kalau nak ikutkan, Abah Fah ni kampung dia, belakang kampung dia tu, belakang rumah arwah Tok Fah, Sungai Pahang tau. Sungai Pahang yang terpanjang tu kan. Dulu masa kecil kalau sungai surut, memang kita orang temani sungai. Kita orang mandi sungai lah, tapi sekarang dah tak boleh sebab ada orang sedut pasir kan untuk ni, jadi tak boleh mandi lah. Jadi Abah Fah ni masa kecil, sepatutnya orang duduk kampung, belakang Sungai Pahang, ikan-ikan air sungai ni cakap dia ikan apa, semua dia makan. Satu hari tu dekat kampung banjir. Jadi ikan orang dalam sangkar dekat sungai tu, bila dah banjir besar, ikan-ikan semua terlepas. Jadi macam banyak sangat dapat ikan. Arwah tu tangkap ikan banyak semua. Jadi Abah Fah ni nak dikatakan 24/7 makan ikan patin. Terlampau banyak sebab hari-hari, sebab tu dia laut yang dia masa dulu kan. Nak simpan peti tak ada. Jadi satu hari tu dia makan banyak sangat sampai sekarang dia macam kena sumpah tak boleh bau langsung ikan sungai. Kalau dia bau, dia makan, dia muntah. Orang kata cika macam tu lah. Macam kena sumpahan ke apa ke tak tahu lah. Jadi sebab tu kalau kita suka satu benda pun, kita makan jangan terlalu over. Jangan terlalu banyak sampai sampai nanti macam ayah pun ada. Macam setengah orang kan ada alahan lah, lebih kurang alahan lah kan. Bila kalau dengar, kalau orang luar dengar, masih gede dia Abah Fah ni kan duduk kampung belakang Sungai Pahang tapi tak makan ikan patin. Sebenarnya kena sumpah, dia kena cika lah. Tak boleh bau ikan sungai macam ni. Itulah dia punya pengajaran, memang tak boleh makan berlebih-lebihan lah. Tapi memang betul. Memang kita kena, walaupun suka macam mana pun memang kena berpada-pada sebab ada juga kawan Misha semua kan, saudara Misha macam masa kecil ataupun macam masa masa remaja suka sangat makan durian. Macam tak dapat tengok durian tu, macam sampai demam makan durian kan. Punyalah suka, tapi bila dah besar macam bau sikit pun tak boleh. Dia memang rasanya memang macam tu. Memang betul lah, kita kalau suka something pun memang tak boleh over. Memang kena macam makan cukup kita punya ni lah kan. Jadi kalau masak lauk ni, macam tadi sebelum ni Fah minta tolong, sebelum ni Fah minta tolong Abah Fah beli ikan patin. Abah Fah ni ialah tadi macam Fah cakap, dia macam bermusuh dengan ikan patin ni. Dia macam cakap dia ke orang tu nak ikan patin seekor. Itu je. Orang tu tak tahu, jadi dia potong kecil. Okay, boleh je sebenarnya nak buat pie ni, ikan dah potong kecil tu tapi tak apa-apa sedap lah. Jadi tu yang ada lebih ikan patin dah potong kecil tadi, Mak Fah buat gulai ikan patin koyak lunch tadi. Jadi kena buat lauk lain untuk dia. Buatlah yang masak kicap ke apa ke, memang dia tak boleh makan. Kalau pergi mana-mana saudara mara tu, kadang-kadang kalau kita balik kampung, memang wajib lah hidangkan makanan ikan patin ni kan. Kita kena prepare siap-siap lah, beli siap-siap ke lauk Abah. Ataupun macam bawa lautan tumpang masak ke. At least goreng telur mata kembang je. Kalau orang telur dia kasihan kan. Orang makan. Tapi dah dia memang tak boleh nak makan kan. Masalah. Kalau goreng dah. Itulah. Tak boleh nak buat apa. Okay. Rasanya ikan kita ni macam dah masak nampak tu berasa. Okay. Kak Azhar cakap seketul RM8. Murah lah tu. Macam memang murah. Memang murah Kak Azhar. Kalau datang Kuantan cari kedai dia. Kedai sedap dekat bypass Kuala Terengganu Kuantan. Dekat bypass lah. Kalau kat Kuantan ni orang tak kat bypass tu orang tahulah. Fah pun duduk kat bypass tu. Jadi dekat situ ada kedai makan sedap memang rasanya dalam Malaysia ni dia lah yang jual ikan patin yang murah. Dan sedap lah. Boleh kena cita rasa kita lah. Dia kadang macam dia bukan apa, kadang kita bayar mahal pun tak sedap. Itulah masalah dia. Kalau dia kita bayar mahal kan, kalau setimpal dengan rasa dia, tak adalah rasa terkesan sangat. Betul. Okey, nampaknya macam ikan kita ni dah siap. Okey. Jadi saya nak tunjuk sikit keadaan dia. Datang Kuantan 10 bulan.
Dalam ni. Okay, inilah dia. Ikan patin kita. Okay, Fa nak angkat dan letak dalam ni. Wah, 25 bulan hari tu ulang tahun potluck tim Selangor. Dah 2 tahun Ingat lagi Kak Azhar. Ana Ahmad cakap, Fa bagi alamat nak singgah makan. Boleh. Kalau datang, PM tepi FB Fa. Fa akan datang Kuantan. Beritahu. Datang di rumah tak payah keluarkan duit, makan je. DM tepi tau. Umi kata dia DM belanja. tepi, jangan dekat wall. Nanti semua tebu sekali. Okey, kita punya ikan patin dah siap. Okey. Jadi inilah dia ikan patinnya. Fa nak buka, tunjuk. Okay, sekejap kita bagi besar sikit view. Okay. Aduh, kalau ada kat situ rasanya tengah panas tu ngap dah. Ini kalau dapat nasi panas, Rasa apa Thai, dah siap. Okey, bolehlah kita makan panas-panas. Oh, sedap sangat. Nampak Memang sedap sedap. sangat. Yang bahagian Okey, tempoyak yang garing-garing ni memang sedap. Yang tu memang Inilah dia. So lepas ni siapa-siapa nak makan, kalau rasa macam family besar nak bawa makan kat luar, simple je resepi dia. Ikut je resepi dia, buat ikut selera kita, masak banyak-banyak, makan puas-puas. Misha, Fa tak dengar suara Misha. Fa tak dengar. alamak. Okay, sorry. Dah termute. Tak tahulah kenapa ni Zoom ni pelik sikit ID. So macam nak cakap lah, macam bila tengok gambar Fa dalam ni kan, bila tengok gambar Fa, lepas tu bila tengok resepi pun macam kadang kita kalau especially Kupedis ni, bila dia nak cari resepi, bila dia tengok kita punya ramuan tu dah panjang kan, dia terus skip tau. Dia tak tengok pun bahagian langkah. So dia macam dalam kepala, especially bila kita dah dah pergi kedai, dah tahu masakan tu mahal pula kan. Jadi rasa macam benda tu alamak leceh ni nak buat renyah kan. Tapi bila tengok Fa buat ni, dia senang je, just blend semua bahan, lepas tu je sapu, bakar terus dah settle. Dah jimat banyak dekat situ. Jadi dia macam, sebab itulah kadang-kadang macam Cook Snap ni dia bantu bahagian tu lah sebenarnya. Bila kita ada Cook Snap, bila kita letak wajib Cook Snap dekat situ, then orang tahu yang okay, resepi ni bila dia baca semua kan, okay resepi ni sebenarnya senang nak buat, tak leceh, sedap, jimat. So kita banyak membantu dekat situ lah. Thank you Fa, nampak sedap sangat. Memang Ni anak Fa. Anak alah Fa. comel. Mama cakap say hi. Hai. Mama tak nampak. Comel. Makan ke? Dia makan ke? Dia suka durian. Tapi ini pedas. Oh. Pedas memang seno lah. Selamat mencuba. Selamat mencuba. Comelnya. Thank you Fa. Thank you untuk hari ni. Sudi luang masa. Thank you Sudah untuk Misha. masak. Thank you Fa. Buat live dekat Kupet ni. Sorry lah kalau ada salah cakap ke. Lepas tu tadi rasanya salah resepi, Fa terlupa nak masukkan tempoyak biasa. Nanti lepas ni kalau buat, jangan lupa masukkan tempoyak biasa dalam yang dah blend tadi. Fa lupa. So jadi dia biasalah bila dah masak ni macam kita duduk sembang semua. Dia sama macam driving. Kalau tengah driving tu kan, kalau tengah sedap menyembang tu, boleh tersalah simpang semua.
Betul. Normal, memang normal. Tak apa, resepi ada nanti Kakak Fah pun akan upload juga dekat Cookpad. Lepas tu bolehlah siapa nak cuba boleh try Cook Snap. Misha pun bila dah tengok ni, sebenarnya sebelum live Misha akan cuba tapi yelah time ni susah sikit nak cari kan ikan patin semua. Nanti kalau Misha jumpa memang Misha akan try resepi ni sebab sangat senang, sangat mudah nampak sangat sedap. Thank you Kak Fah. Thank you sudi luangkan masa. Minta maaf, terima kasih sangat. Ni beli bahan susah-susah pergi beli bahan. Abah yang Abah pun pergi tolong beli bahan walaupun ni kan. Umi dengan Kak Fafah kirim salam lah dekat semua. Salam juga dekat family Fah. Terima kasih. Sama-sama. Okay, take care Fah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua kepada. Okay, thank you semua yang tengok.